Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 23 April 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak masih bertegas dalam menentang kenaikan harga bilik hotel bajet di negeri ini seperti yang dicadangkan oleh Persatuan Hotel Bajet dan Perniagaan Malaysia MYBHA baru-baru ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata langkah tersebut bakal mengganggu keseimbangan ekosistem industri pelancongan negeri memandangkan kedatangan pelancong ke Sarawak kian meningkat. Of course, it will not be good for the industry. Definitely, it will not be good for Malaysia. Probably they have got other ulterior motive. As it is, even at the existing rate, they should be making money because when there are many people coming in, many visitors, tourists coming in, that means your occupancy probably if before it's only 50-60%, now probably might be 70-80%. When the volume gets bigger, your profit goes higher. Dalam sidang media di Kuching semalam, beliau turut menegur MYBHA agar tidak mengambil kesempatan terhadap jumlah peningkatan kedatangan pelancong ke Sarawak sambil menyifatkan ia merupakan satu langkah yang sangat murah atau tidak berintegriti dalam usaha meraih keuntungan. Datuk Seri Abdul Karim juga menyuarakan ketidakpuasan hatinya terhadap kenyataan Presiden MYBHA Sri Ganesh Michelle yang meminta beliau menyelesaikan isu penyedia penginapan tidak berlesen seperti Airbnb. Jelas beliau perkara tersebut adalah di bawah bidang kuasa majlis tempatan namun kementeriannya akan melihat isu tersebut jika ia benar-benar serius. Sri Ganesh dalam kenyataannya semalam memberitahu para pengusaha hotel bajet di Sarawak berhadapan beberapa ancaman yang gagal diselesaikan. Situasi tersebut bakal mengakibatkan peningkatan kadar harga bilik sehingga 40% dalam masa terdekat. Sementara itu, dalam perkembangan lain mengenai sasaran pingat acara tenis pada Sukma depan, Sarawak bakal mempertaruh 6 atlet tenis untuk mencapai sasaran pingat emas dan perak dalam kejohanan Sukma 2024 Ogos ini. Datuk Seri Abdul Karim berkata ini termasuk 3 atlet yang kini sedang menyambung pelajaran serta menjalani latihan tenis di Amerika Syarikat di bawah tajaan kerajaan negeri. So we will be expecting some surprises, but we do acknowledge also the other states in Malaysia, Selangor, Perak, they have got very good players. Yes. So we will only be able to know where each one of them stand during Sukma. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut dihadiri oleh Presiden Persatuan Lawn Tenis Sarawak SLTA Datuk Patrick Liu di Kuching semalam. Dalam pada itu, Datuk Patrick memberitahu pihaknya tidak mahu memberi terlebih janji dari segi pencapaian sasaran kerana ia bakal memberi tekanan kepada atlet lebih-lebih lagi bermain di tempat sendiri. Menurutnya ketika ini pihaknya masih meneliti strategi pasukan-pasukan negeri lain untuk percaturan lebih tepat dan berkesan kelak. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim mengumumkan 136 pemain tenis daripada 38 negara termasuk Australia, Belgium, Bulgaria, Kanada, China dan Rusia akan berentap dalam kejohanan Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF Junior J300 J1 Piala Premier Sarawak ke-49 di Kuching bermula hari ini. Industri pertanian harus bergerak maju mengikut perkembangan moden dan baharu dalam industri. Menteri Industri Makanan dan Komoditi Pembangunan Wilayah Sarawak, MFIKOT Datuk Seri Dr. Stephen Roni Untung memberitahu kementerian ini dan agensinya perlu seiring dalam objektif memantapkan industri makanan. Katanya Jabatan Pertanian dan para pertubuhan peladang perlu peka dengan kepentingan industri makanan kerana ia terlibat dalam mengurus hal ternakan dan tanaman. Jelasnya sebagai contoh hasil tanaman padi yang disasar pada tahun pertama adalah 5 tan metrik tetapi tidak dapat dicapai pada tahun kedua dan ketiga, maka pihak terlibat harus meneliti dan terus menambah baik dari segi kepakaran dan teknologi baru yang boleh diguna untuk mempertingkatkan lagi hasil tanaman padi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Amanat Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak di Bintulu. Katanya ketua di setiap bahagian harus bekerjasama dengan mengenal pasti kekuatan industri makanan yang ada di bahagian masing-masing agar dapat memantapkan sektor pertanian di negeri ini.
Setiap bahagian juga perlu meneliti kekurangan tanaman yang dihasilkan dan mengkaji teras rantaian bekalan dan seterusnya membangunkan penyelidikan dan pembangunan yang boleh menambah baik produktiviti hasil tanaman yang disasar kerana adalah penting untuk memastikan hasil tanaman yang mempunyai nilai kebolehpasaran. Pemimpin masyarakat perlu bijak mengurus setiap isu atau permasalahan yang timbul di kampung masing-masing bagi memenuhi keperluan dan kepentingan penduduk secara menyeluruh. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, ia merupakan tanggungjawab penting setiap pemimpin masyarakat demi kesejahteraan dan keharmonian komuniti setempat. Menurut Datuk Abdullah, mereka perlu bersedia mendengar masalah, aduan mahupun keperluan penduduk secara teliti dan segera melaporkan kepada wakil rakyat atau berhubung dengan agensi kerajaan yang berkaitan bagi mencari penyelesaian yang berkesan. Dengan pendekatan yang teliti dan proaktif, diharapkan keharmonian serta kesejahteraan masyarakat setempat dapat terus terpelihara dan ditingkatkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pusat Khidmat Adu Sumop 2024 bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Tekajung, Pulau Bruit. Dalam majlis tersebut, Datuk Abdullah yang juga Adu Sumop berpeluang beramah mesra dan menyantuni penduduk kampung. Pesta Roban dijenamakan sebagai Roban Food Festival atau Pesta Makanan Roban pada tahun ini dengan cadangan penganjurannya pada 10 hingga 20 Mei 2024. Aktiviti tahunan itu anjuran pejabat daerah kecil Roban dengan kerjasama pelbagai jabatan, agensi dan badan bukan kerajaan NGO. Penganjuran pesta ini telah diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa penganjur yang dipengerusikan Pegawai Daerah Kabong Tahir Muhammad Syari'i dan turut dihadiri Adun Kalaka Muhammad Duri. Penganjuran pesta ini khusus kepada warga Roban serta masyarakat luar yang ingin berkunjung ke daerah itu dan sebagai medium mempertingkatkan peluang aktiviti ekonomi khususnya kepada para peniaga kecil tempatan. Selain itu, ianya memperkenalkan daerah Roban sebagai salah satu tempat menarik untuk dilawati selain menjadi platform memupuk hubungan silaturahim antara komuniti dan pemimpin tempatan. Pelbagai aktiviti dirancang sepanjang pesta tersebut dengan acara kemuncak iaitu sukan air yang menjadi tarikan utama. Sebanyak 38 kes kebakaran dilaporkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lawas bagi tempoh Januari sehingga April ini. Ketua BBP Lawas Azman Ibrahim berkata jumlah kerugian yang direkodkan berjumlah RM152,000. Sepanjang tahun ini, tahun 2024, Bomba Lawas telah menerima panggilan kebakaran sebanyak 38 kes kebakaran ini melibatkan pelbagai jenis kebakaran lah, sama ada hutan, belukar, gambut dan juga kebakaran struktur. Yang terbaru 2 hari lepas melibatkan kebakaran dapur rumah lah, yang mana berjaya dipadamkan oleh ahli Persatuan Bomba Sukarela bersama dengan orang kampung. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri bersama media di kediamannya di Kampung Sembiling di Limbang. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.